Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, masuk kita ke ayat 78 dari surah Yasin. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir yang kasir, tolong buka jilid 8 muka surat ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. صدق الله العظيم. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami sedangkan dia lupa kepada kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang ini setelah hancur? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, iaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu. Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana penciptaan manusia ini yang begitu menakjubkan dari setitis air. Bayangkan seorang suami dari satu keturunan, katalah dari keturunan India, isteri berketurunan Cina, apa dipanggil Chindian. Maka jadi lahirlah anak itu membawa segala sifat biologi yang ada pada ayah dan pada ibu. Bila dudukkan dia dengan sepupu daripada sebelah ibu, nampak mirip, sama, ada persamaan. Dan dudukkan dia dengan sepupu sebelah ayah, sebelah suami, maka dia akan lihat masih ada persamaan, mungkin kulitnya berbeza. Lebih menakjubkan kadang-kadang seorang itu beritahu, saya dulu belajar di tempat sekian, ada seorang kawan saya mirip dengan awak. Siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim itu, Ibrahim bin sekian, itu memang sepupu saya. Tengok tuan-tuan, Allah jadikan manusia begitu keadaannya. Walaupun warna berbeza, kulit, rambut, tapi persamaan itu, kemiripan itu tetap ada. Sebagaimana juga yang dibawa Dr. Ratib Nabulusi, kalau seorang kita mengambil biji durian umpamanya di sebuah daerah dan pergi tanam di tempat yang lain, dalam biji durian itu membawa segala ciri kekal pokok induk. Mungkin buahnya tidak sama rasa, tapi dia tetap akan menubuhkan pokok durian. Pokok rambutan baik, apa saja pokok, benih, maka demikian juga manusia yang dibawa dalam hidup kita untuk kita introspeksi diri kita selalu, muhasabah diri kita selalu. Mungkin seseorang mengatakan, saya sudah lupa ini semua yang dibawakan, tapi tidakkah kamu lihat pada anak kamu sendiri, ataupun anak saudara kamu, ataupun adik kamu kejadiannya? Bagaimana tiba-tiba dia boleh muncul dengan sikap, dengan sifat dan karakter, features yang hampir-hampir sama dengan kamu, rambut, rupa, penampilan, kata-kata, suara. Subhanallah, Masya Allah. Ini adalah mengundang kepada diri kita untuk memikirkan. Kerana semua ayat ini membawa kepada kita untuk tafakur. Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan beza dengan perkataan akala ya'qilu dengan tafakkara yatafakkaru ataupun alima ya'lamu. Kerana perkataan ta'qilun itu merujuk kepada satu benda yang mengundang rasa berfikir pada orang yang tidak belajar tinggi pun mampu untuk melihat fenomena itu berlaku, lalu menimbulkan dari dirinya rasa bertuhan dalam diri. Maka kembali kepada kisah si musyrik yang menentang Islam pada zaman Nabi SAW ini, dia membawa contoh kepada kami, tulang itu dilupa kejadiannya. Maka kejadian manusia itu lebih kompleks daripada tulang tersebut. Dan kejadian alam ini, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqihim. Dan kejadian penciptaan langit dan bumi yang lebih dahsyat itu berjuta-juta bintang, bukan sebutir dua. Itu lebih besar, lebih kompleks daripada kejadian manusia. Maka si kafir ini terlupa. Dia bertanya kepada Nabi SAW, siapa yang boleh hidupkan tulang ini dalam keadaan dia sudah pun hancur, sudah luluh. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan, timbullah perbincangan di kalangan para ulama, iaitu apakah tulang ini mengandungi ruh? Mayuhil idhama wa hiya ramim. Adakah dia mengandungi ruh ataupun tidak? Kalau rambut umpamanya kuku, maka dia tidak memiliki ruh. Maka bila berpisah daripada jasad seseorang, ia bukan najis. Bagaimana pula kedudukan tulang? Adakah tulang itu mengekalkan sifat kehidupan dalam dirinya dan dia ada nyawa dalam dirinya dan dia berbeza daripada rambut ataupun kuku ini tadi? Sampai ke tahap seperti itu, para fuqaha membincangkannya dan menerbitkan hukum daripada isu yang dibawakan, ayat yang dikemukakan di sini. Jadi bila Allah SWT menyatakan dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-78 ini, ayat ini memberi satu contoh sifat penentangan, bantahan daripada para penerang. Dia menolak mempercayai adanya hari kebangkitan dan menolak penciptanya yang maha berkuasa. Jadi dia membawa satu contoh yang aneh dan tak masuk akal.
untuk membuat perkaitan tentang kekuasaan dan kudrat kami untuk menghidupkan yang mati, itu dia bawa tulang. Dia menyampaikan perumpamaan itu, dia lupa kepada kejadiannya sendiri. Dia bawa tulang tersebut kepada Nabi SAW. Jadi, dan dia meremukkannya, dia menekannya tulang tersebut dengan jari-jari, berkata, siapa dapat hidupkan tulang ini pada hari telah hancur? Jadi Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk menjawab, katakanlah kepada si kafir itu, iaitu tulang belulang itu akan dihidupkan kembali oleh Allah dan menciptakannya dari tiada kepada ada, dan sekarang tugasnya adalah untuk menghidupkannya bukan pertama kali, tapi i'adatul khalqi, menciptakannya, mengadakannya selepas ia tiada. Dan jangan duga ada satu yang luput daripada Allah SWT. Jadi Allah Maha mengetahui segala ciptaan, kerana itu dia pasti dapat mengumpulkan kembali walaupun tulang belulang yang telah pun terpisah dan telah pun hancur, telah pun hilang, mungkin dimakan binatang buas. Maka perkataan ramim yang digunakan di sini ambil perkataan ramama, iaitu berarti usang, lapuk, hancur, luput. Jadi ayat ini maksud menjelaskan bahawa mewujudkan kembali satu setelah ianya musnah adalah benda yang boleh terjadi. Siapa yang berkuasa mewujudkan sesuatu untuk pertama kali, pastilah berkuasa mengulangi kewujudannya untuk kali yang kedua. Ada seorang saintis, ada seorang ahli falsafah dari Perancis, nak sebut namanya pun payah, Lazarus, apa namanya, Lazarus, yang menyatakan bahawa dalam kanun kehidupan, rule of life, kehidupan pada hari ini, mengatakan bahawa setiap benda itu pasti akan ada zarahnya, atomnya, dia tidak akan musnah. Walaupun pada kita dia telah hancur, hilang, luput, tetapi dia tetap kekal sebenarnya. Dia akan menjadi balik semula dalam satu keadaan nanti. Ini merupakan akal seorang manusia yang cerdik, yang terfikir, yang boleh datang membawa kepada resolusi seperti itu. Jadi menghimpunkan satu yang telah terpisah, mengadakan satu perkara yang pernah ada, lebih mudah daripada mewujudkannya buat kali pertama. Walaupun bagi Allah sebenarnya tiada istilah lebih mudah ataupun lebih sulit. Tak ada di sisi Allah. Kerana kita akan lihat ayat yang terakhir ini. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allah nak kun fayakun. Dia pasti terjadi. Jadi tidak ada benda yang lebih mudah, lebih susah. Tapi untuk logik akal seperti yang telah diterangkan dalam kanun penciptaan, bahawa atom yang telah luput, yang telah pecah itu, zarah-zarah sel ni dia tak pernah ada. Walaupun dia telah terpisah, nanti dia boleh diadakan balik semula. Itu pandangan manusia, saintis ataupun ahli falsafah dari Perancis ini tadi yang telah dinyatakan. Maka inilah dia undang-undang dalam kehidupan, bahawa Allah Taala pasti akan mengembalikannya kepada kehidupan, kepada kewujudan balik semula. Kemudian Allah menyatakan, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'alakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dia menjadikan untuk kamu kayu yang hijau, api, maka tiba-tiba kamu darinya menyalakan api. Ayat ni memberikan satu hujahan tentang kuasa Allah SWT membangkitkan apa yang telah mati. Kalau ayat yang lalu membuktikan kuasanya mencipta satu bahan yang telah pernah ada, mengulangi ciptaannya. Sebagaimana juga Allah SWT mampu untuk menciptakan satu yang substansnya berlawanan satu sama lain. Apa dipanggil ni? Metamorfosis itu satu benda kepada benda yang lain. Itu semua merupakan ciptaan Allah, dan dia mampu untuk menjadikannya satu benda yang sifatnya berlawanan, iaitu menciptakan api dari satu bahan yang potensinya memadamkan, iaitu air. Lautan yang kita lihat pada ini terdiri daripada namanya hidrogen. Gas hidrogen itu juga merupakan bahan yang mudah untuk terbakar. Maka dari logik sainsnya telah membuktikan demikian. Jadi Allah yang menghidupkan kembali tulang belulang yang telah usang itu, dia juga mampu berkuasa menjadikan untuk kamu kayu yang hijau. Tiba-tiba daripadanya kayu yang hijau itu yang kamu lihat mengandungi air, dia boleh menyalakan api. Hutan-hutan besar yang terdapat di negara-negara terkemuka dalam dunia, di Amerika, di Australia, kita biasa dengar terbakar. Sedangkan tak ada siapa punya isap rokok kat situ atau buang kayu api kat situ. Macam mana berlaku demikian? Menunjukkan kepada kita kebenaran firman Allah SWT ini. Mungkin air yang dipancar kena pada cahaya matahari bertindak sebagai mikroskop hingga menjadikan api terbakar dan sebagainya pada api yang panas itu. Wallahu alam. Yang lebih jelas lagi, kata Dr. Latif Nabulusi dan tafsirnya, maksud ayat Allah ini kalau kita lihat terbukti pada kurun ke-20, kurun perindustrian, revolusi perindustrian, iaitu wujudnya petrol daripada dalam permukaan bumi. Sedangkan petrol ni sebahagian besar daripadanya adalah kejadian daripada binatang yang mati terlebih dahulu, dan juga pokok-pokok. Pokok-pokok itu sifatnya hijau. Macam mana pula pokok-pokok itu dalamnya boleh mengandungi bahan untuk jadi satu bahan api yang penting dalam kehidupan manusia pada ini? Kini terbukti kebenaran firman Allah ni selepas 1400 tahun Al-Quran diturunkan, baru kita nampak kebenarannya, kata Dr. Latif Nabulusi. Dan ini juga tidak jauh dari kebenaran, iaitu bila Allah menyatakan menukar satu benda yang sifatnya tumbuhan menjadi satu bahan api boleh terbakar, logik akal memang menepatinya.
iaitu bahan-bahan yang terdapat fosil dalam permukaan bumi yang dikeluarkan dan akhirnya boleh menjadi bahan bakar seperti petrol itu tadi, petroleum. Jadi inilah yang dimaksudkan, difahami oleh sebahagian daripada para ulama, bagaimana Allah menciptakan pohon yang hijau itu mengandungi air dan tiba-tiba dia kering, dia jadi bahan bakar dan memperolehi api dengan, mungkin zaman dahulu mereka menggosok-gosokkannya. Maka adalah pokok-pokok yang terdapat dalam negara orang Arab macam akasia, pokok-pokok semikian yang juga boleh digeserkan ataupun digosok dengan batang kayu, maka keluarkan api untuk kegunaan orang dalam hutan yang tak bau mancis contohnya. Jadi ini semua ayat dibawakan oleh Allah SWT untuk sebagai renungan. Pada ayatul kaun ini persekitaran dapat kita lihat, dia yang mematikan dan menghilangkan cairan daripada tubuh, daripada batang pokok tersebut, dan dia mampu untuk menjadikannya hidup balik semula. Ada juga yang dapat dimaksudkan, kata setengah daripada para saintis dalam ilmuwan Islam yang menjelaskan maksud ayat ini, bahawa kekuatan cahaya matahari itu berpindah ke dalam tumbuh-tumbuhan melalui proses asimilasi sinar. Jadi sel tumbuh-tumbuhan yang mengandungi warna hijau dipanggil klorofil itu boleh menyedut karbon dioksida dari udara, dan akibat terjadinya interaksi antara karbon dioksida dengan air yang diserap oleh pokok-pokok dari dalam tanah itu dihasilkan zat karbohidrat dengan sinaran cahaya matahari. Kemudian terbentuk kayu yang pada dasarnya berdiri atas komponen kimia ini, tindak balas kimia ini mengandungi karbon dioksida, hidrogennya, oksigennya. Dan daripada kayu ini manusia mula membuat arang untuk jadi bahan bakar. Ada macam-macam penjelasan terhadap apa ini maksudkan di sini. Ini semua dibincangkan dari sudut geologinya, seperti panas, tekanan udara dan sebagainya. Ini disebut dalam tafsir Muntakhab sebagai contoh. Kemudian perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, asyajaril akhdar, pokok yang hijau, berarti menunjukkan kepada kita pokok hijau ni menunjuk kepada zat hijau daun yang sangat diperlukan dalam proses asimilasi gas karbon dioksida ini. Jadi istilah yang digunakan dalam Al-Quran ni lebih tepat daripada istilah klorofil yang berarti zat hijau daun, kerana zat-zat yang dimaksudkan tidak hanya terdapat pada daun tumbuh-tumbuhan, tapi terdapat pada seluruh bahagian pokok yang hijau itu. Jadi inilah dia yang diungkapkan Al-Quran merupakan satu isyarat ilmiah yang belum dikenal sampai sekian abad dari turunnya. Proses itu yang dikenali dengan nama fotosintesis, baru ditemui oleh seorang sarjana Belanda pada akhir abad yang ke-18 yang lalu, baru saja diketahui. Sedangkan Allah telah menceritakan proses fotosintesis ni 1400 tahun yang lalu. Itu sebab makin ramai orang meluk Islam di kalangan sarjana-sarjana bijak pandai, kerana segala mesej yang dibawa Al-Quran ini mengajak manusia untuk berfikir. Takkanlah seorang manusia yang ummi seperti Muhammad SAW itu boleh membawa perkara-perkara yang bersifat selari dengan akal fikiran orang-orang bijak ini. Terbukti zaman ke zaman, hari ke hari, waktu ke waktu, kebenaran ini makin menyerlah, sehingga menyebabkan makin ramai di kalangan bijak pandai ini yang telah milih untuk memasuki Islam. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, berkenaan dengan perkara ini, Qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ar-Rabi'i berkata, Uqbah bin Amr berkata kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, Mahukah engkau menceritakan kepada kami apa yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah dia berkata, aku mendengar Rasulullah sabda, Inna rajulan hadarahu al-mautu falamma ayisa min hayati awsa ahlahu إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فدقوها فذروها في اليم ففعلوا فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله عز وجل له. Menceritakan tentang Allah SWT Maha menciptakan manusia ni. Pernah ada sebuah hadis ini memberi kepada kita satu motivasi, tuan-tuan, bagi mereka melakukan kemaksiatan. Dengar baik-baik hadis ini, iaitu peristiwa yang Nabi ceritakan kepada kami satu masa dahulu sebelum kita. Ada seorang lelaki melakukan berbagai maksiat, dan tiba waktu hampir matinya, dia telah wasiatkan kepada keluarganya, anak isinya, kalau saya mati, kumpulkanlah kayu api yang banyak, bakarlah jasad saya sehingga tulang belulang dan juga daging semuanya hancur. Bila dah hancur nanti jadi debu, ambillah dan sebarkanlah
ke mana-mana tempat dalam dunia. Sebarkanlah dekat gunung ganang, kat lautan, kat mana saja. Maka perkara itu pun berlaku, dilakukan oleh keluarganya. Tiba di akhirat, maka Allah Taala pun mengumpulkan jasadnya. Yang kita ceritakan ni tuan-tuan, kekuasaan Allah untuk menciptakan manusia balik semula. Maka Allah mengumpulkan jasadnya, terbentuklah kembali seperti yang ada di dunia dahulu. Allah bertanya kepadanya, "Hai fulan, mengapa kau melakukan demikian?" InsyaAllah kita akan lanjutkan hadis ini, perbincangannya, kaitannya dengan ayat ni tuan-tuan, sebagai satu motivasi dalam melakukan ketaatan, jangan putus asa pada rahmat Allah SWT. Jangan pula kita lihat dari angle yang salah tentang dibakarnya jasad tersebut. Apakah kaitannya dengan surah yang kita bacakan ini dan ayat terakhir ini tuan-tuan? Nantikan dalam kuliah berikutnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.